Siapa yang tidak pernah mendengar John Wesley 弟兄姐妹 atau 们， tahu siapa dia? 有不认识约翰威斯利的人吗？ Suatu kali di dalam bukunya Philip Yancey, 有一次哈，在他的书上，菲利亚西呢，菲利普杨西所写的一本书里， merangkumkan apa yang diajarkan John Wesley berkaitan dengan keselamatan. 菲利普哈，他总结了约翰威利斯关于救恩论的那个教导。 John Wesley mengajarkan bahwa Injil 约翰威利斯教导福音呢， Injil itu adalah kabar baik, 我们知道福音就是好消息， berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, 内容的信息就是关于耶稣的死，然后有耶稣的复活， melibatkan lebih dari sekedar menyelamatkan jiwa. 涉及到不单关乎拯救灵魂的事情。 Injil itu harus berdampak pada semua masyarakat, 福音要影响到所有的社会， dan para pengikutnya bekerja untuk mencapai itu. 然后福音的追随者哈要努力来达到这个目标。 Jadi dengan kata lain, semua para pengikut Kristus 所以我们换句话来说，每一位信耶稣基督的人， yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Injil itu, 已经在这个福音里面得到救恩的人， kemudian mereka mengerjakan itu 然后他要工作出来他的那个福音， supaya menjadi dampak bagi banyak orang. 能够影响到很多的人。 Mereka membagikan rahmat ke dunia yang lebih luas. 他们要把上帝的恩典传给更广阔的世界当中。 Dan dalam prosesnya semangat mereka membantu untuk mengubah bangsa. 然后在这个过程当中，他们的精神改变了国家， Menyelamatkan dari kekacauan revolusioner. 然后从这个革命动荡当中把人救出来， yang telah menyebar. 已经传播了那个动荡。 Luar biasa sekali ya, seharusnya dampak Injil di dalam kehidupan kita. 所以我们看福音在我们的生活当中的影响是非常大的。 John Wesley itu lahir pada tahun 1703. 约翰威斯利他出生于1703年， di UK dan meninggal pada 1791. 在英国出生，然后去世是在1791年。 Artinya dia hidup selama 88 tahun. 他已经有在这个世界里活到88岁。 Dia lahir dari orang tua yang seorang pendeta. 他的父母也是一位牧师， Bahkan dia lulusan dari universitas ternama yaitu Oxford. 他是从一个很著名的大学纽利大学毕业的。 Tentu dia adalah seorang yang religius, 他也是一个宗教的人， berada di dalam lingkungan yang religius, 在一个非常宗教的环境当中， bahkan melakukan tindakan-tindakan yang religius. 也是行很多宗教性的那个活动。 Tetapi 但是 dia pernah mempertanyakan apakah sesungguhnya dia itu selamat. 他曾经质问自己，质疑自己他已经得救了没有？ Apakah dia mendapatkan keselamatan atau jaminan keselamatan dari Kristus? 他已经得到了耶稣就是救恩的确据吗？ Benarkah sesungguhnya dia itu diselamatkan? 他也质疑自己，我真的已经得救了吗？ Pertanyaan serupa juga pernah dipertanyakan oleh Martin Luther.马丁路特也曾经问过同样的那个问题。
Saya yakin dan percaya di antara kita yang ada di tempat ini pernah mempertanyakan pertanyaan yang sama. 我也相信在场的弟兄姐妹们也可能也曾经问过这个问题。 Tuhan, apakah benar saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan? 主啊，我真的已经得救了吗？ Ada keraguan-raguan, 有怀疑， pertanyaan dan ketakutan muncul di dalam pikiran kita. 很多的问题，然后很多的恐慌，在我们心里引出来。 Tentu yang dikatakan Philip Yancey berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh John Wesley. 菲利普杨希说关于那个约翰卫斯理所教导的那些事情， Itu merupakan pengajaran setelah dia mengalami pertobatan yang sesungguhnya. 是当卫斯理感受到真正的悔改他在他心里之后的事情。 Sehingga akhirnya John Wesley mengakui bahwa Injil itu bukan hanya bicara tentang keselamatan untuk dirinya sendiri. 好让那个卫斯理能够结论出来，福音不是关于个人独得的那个救恩恩理， Tetapi bagaimana Injil itu berdampak kepada semua orang yang ada di sekitar kita. 但是能让这个福音能够带影响给我们周围的人。 Rekan-rekan seperti John Wesley, 我们看那个约翰卫斯理， kesaksian hidup kita bukan untuk kita nikmati sendiri dalam komunitas umat percaya. 我们的救恩不是我们独特，但自己一个人在这个信徒的那个信徒的气味当中自己享受而已。 Namun harus kita wujudkan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. 但是要我们显现出来，通过我们做上帝的工作。 Dan sebenarnya inilah yang menjadi penekanan dari perikop-perikop yang kita baca tadi. 这也是我们刚才所读的经文所强调的。 Di dalam Yohanes 5, 在约翰福音第5章那里， perikop ini tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya. 这段不能从那个前段来分开来看。 Di mana Yesus sedang menghadapi pertentangan dengan orang-orang Yahudi yang menganggap Yesus telah melanggar adat istiadat Yahudi. 那段经文说耶稣正在面对那是一帮犹太人他们反对耶稣他说耶稣已经违背了当时犹太人的那个习俗。 Apa yang dianggap melanggar oleh orang Yahudi tentang 是什 adat 么 istiadat mereka? 是什么习俗那个犹太人看耶稣已经违背了呢？ Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. 那就是在那个安息日，耶稣基督治疗病人。 Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka 然后耶稣基督对他们说， bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah apa yang dikerjakan oleh Bapa. 耶稣基督所做的，当时所做的每一件事情，也是父所做的事情。 Dan Tuhan Yesus menggambarkan Tuhan Yesus dan Bapa memiliki hubungan yang sangat dekat. 耶稣也描述出来怎样耶稣跟父有很亲密的关系。 Sehingga apa yang Bapa lakukan, apa yang Bapa kerjakan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. 所以耶稣基督所做的每一件事，就是阿爸天父要做的每一件事。 Bahkan kedekatan itu digambarkan seperti seorang guru dan murid. 他们耶稣基督跟父的那个关系被描述为像一位老师跟他的学生的那个亲密关系一样。 Pada zaman dulu seorang guru akan selalu bersama-sama dengan muridnya. 当时在耶稣基督的时代他的门徒会经常跟他的老师在一起。 Apa yang dipahami sang guru itu juga yang dipahami oleh sang murid. 他的老师所理解的也是他的学生也有理解的每一件事。 Apa yang dilakukan sang guru itu juga yang dilakukan oleh sang murid. 他的老师所做的每一件事情，也是他学生应当做的。 Dan mereka memiliki hubungan yang dekat sekali bahkan selalu bersama-sama. 他们的关系是何等的亲密通常在一起。 Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus kemudian berkata, Aku melakukan apa yang Bapa lakukan.
所以我们看这里不奇怪哈，如果耶稣基督说我所做的就是父要所做的事 Dengan 情， kata lain Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa. 可以说耶稣基督哈就是在做父要做的工作。 Tuhan Yesus sedang bersama dan berbagi hidup dengan Bapa. 耶稣跟阿爸天父哈就在一起哈，然后要互相分享， Dan karena ia bersatu dengan Bapa, 因为耶稣跟父是合一， maka ia melakukan apa yang Bapa lakukan. 所以耶稣所做的就是父要做的。 Dan apa yang diberikan Bapa kepada Yesus, 父赐予耶稣的每一件事， dan Yesus pun membagikan hidupnya 耶稣就把他的生命分享出去， sebagai kesaksian bahwa dia sama seperti Bapa. 成为一个见证哈，来见证出来他跟父是一样的。 Dan kemudian kita masuk ke ayat 31 tadi juga yang kita baca. 然后我们就进入哈31节，我们刚才读的那个31节， Dengan jelas sekali diulang dan diulang kata saksi dan kesaksian di 很 situ. 清楚，我们能够看到哈这个见证这个词哈重复的很多次。 Dikatakan aku bersaksi. 那里有说我做见证， Ada yang lain bersaksi. 有其他的做见证， Yohanes telah bersaksi. 施洗约翰也已经做了见证， Bapa yang bersaksi tentang aku. 父为我做见证。 Kalau kita bicara tentang saksi, biasanya ada di mana? 如果我们说起那个见证哈，会有在什么场合中出现这个词呢？ Pengadilan 就在法庭上哈， membutuhkan saksi. 因为在那个地方很需要见证人。 Dan dengan kata lain, dalam 换句话 konteks 说， ini, 在这个环境当中， seolah-olah Tuhan Yesus berada di dalam pengadilan dunia yang sedang mengadili dia. 好像耶稣基督就在这个世界的审堂当中，正在要审判。 Dan inilah keunikan dari Injil Yohanes kalau kita mau membaca dari awal hingga akhir. 这也是约翰福音的特殊地方哈。如果我们要从头读到尾， Betapa menonjolnya nuansa pengadilan di dalamnya. 这个审判的那个气氛哈，是何等的浓，在这个约翰福音里。 Dan puncak dari pengadilan itu adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. 这个审判的那个巅峰哈，是在耶稣基督死在十字架上的那里。 Yesus sedang dalam kondisi diadili. 耶稣在被审的那个情况当中， Pengadilan dunia yang bukan hanya akan menghakimi Yesus, 这个世界的神堂哈，不但要审判耶稣基督， tetapi juga semua pengikutnya yang percaya kepadanya. 也包括每一位相信耶稣基督的人。 Dan menariknya dengan fakta ini adalah setiap kali Yesus diadili justru sebaliknya yang terjadi. 但是有趣的是，通过这个事实哈，他们要审判耶稣基督，其实是反过来的。 Yesus sedang mengadili ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 其实哈，耶稣当时是在审判法利赛人，还有那些文士。 Mereka sedang berada dalam kondisi yang tidak percaya kepada Allah. 他们的情况哈，那个法利赛人还有文士哈，他们就在不相信上帝的这个情况下， Dan hukuman bagi mereka adalah kematian kekal. 他们的那个处罚哈，就是永远的那个死亡。 Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perikop berikutnya yang kita baca, 所以弟兄姐妹们，在我们已经看的在下段经文里， ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya, 当耶稣哈向他的门徒显现的时候， tidak heran kalau kemudian dia juga membawa suasana yang sama 不奇怪，他有带来一样的气氛， tentang pengadilan, 关于这个审堂的事情， tentang saksi, 关于那些做见证的事， dan tentang pengutusan. 关于拆牌的事。 Sekarang para murid Kristus adalah saksi. 现在所有基督的门徒
他就是见证人。 Kalau kita adalah murid Kristus, artinya kita pun saksi. 如果我们是耶稣的门徒，我们也是一个见证人。 Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 约翰福音20章20节那里有说，平安给你们，好像我的父差派了我也差派了你们。 Lukas 24 ayat 48 juga dengan tegas dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. 路加福音24章也很清楚说哈，你们就是这些事情的见证了。 Saksi dalam hal apa? 是什么事情的见证呢？ Saksi dalam hal kebangkitan Kristus. 就是耶稣基督复活的见证。 Kristus yang telah datang ke dunia dan mati. 来到这个世界的基督耶稣哈，然后为我们死的基督。 Kristus yang sama inilah yang bangkit dari antara orang 这 mati. 一样的基督哈，是从死里复活了。 Inilah kesaksian yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita juga sebagai murid-murid Tuhan. 这是一件很重要的那个见证哈，也成为我们要看好的一件事情。 Dia menunjukkan bahwa dia adalah Kristus yang bangkit secara fisik. 他表现出他是已经身体上复活的基督了。 Dan kebangkitan Kristus secara fisik sangat ditekankan di dalam Alkitab. 耶稣基督身体上的复活哈，在圣经里很强调这件事。 Kitab suci tidak mengajarkan setelah kita mati kita selama-lamanya hidup sebagai roh, tidak. 圣经不教导我们去世之后，我们永远是用灵魂的形式存活下来。 Tetapi setelah kedatangan Kristus yang kedua kali, 但是在耶稣基督第二次再来的时候， setiap kita yang sudah mati, 我们每一位去世的人， kita dibangkitkan 我们会被复活起来， secara fisik. 身体上复活起来。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini Doa yang itu, Cisau perlu Jame. untuk menjadi kesaksian hidup kita. 这是要成为我们的人生的一个见证。 Bahwa di dalam kehidupan kita mengikut Kristus, 在我们跟随耶稣基督的生活当中， kita menyaksikan ada kebangkitan tubuh yang nyata. 我们见证出有事实的那个身体的复活， Yang telah Tuhan Yesus kerjakan, 耶稣基督已经做给我们， yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada para murid, 也已经耶稣基督展现给他的门徒看出了， bahkan mereka bisa memegang tangan Tuhan Yesus. 甚至他们能够摸到耶稣基督的手。 Dan Tuhan Yesus juga bertanya, adakah lauk pauk? 然后耶稣也问他们问过他们有可以吃的吗？ Kebangkitan tubuh yang seperti inilah 这样的身体复活， yang nyata-nyata dilihat oleh para murid. 很现实他的门徒能够看得到，亲眼看到 Bahwa kehidupan kekal itu ada. 永生的那个生命是真的有的。 Apa itu hidup kekal? 永生是什么呢？ Hidup kekal itu roh saya kekal selamanya, bukan. 永生是不是我的灵魂是永远存在？是这样吗？不是。 Hidup kekal adalah kebangkitan tubuh. 永生就是身体的复活。 Tubuh kita yang sudah mati dibangkitkan kembali dengan kualitas yang kita tidak tahu, yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. 我们的身体耶稣把它复活起来，然后有一个更好的那个质量，我们不知道，叫做那个复活的身体。 Maka Paulus mengaitkan hidup kekal dengan kebangkitan. 所以保罗把那个永生跟那个复活关联在一起。 Di dalam 1 Korintus 15 Paulus mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu kalau kamu tidak percaya kepada kebangkitan 在 Kristus. 哥林多前书15章，使徒保罗曾经说过，你如果不相信基督耶稣的复活，你的信心就是徒劳了。 Inilah iman yang sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi.
这是真正的信心，上帝要我们拥有的信心， percaya akan hidup kekal, 相信那个永生， yaitu kebangkitan tubuh, 永生就是身体的复活， seperti kebangkitan Kristus yang telah mati dan bangkit. 就像耶稣基督一样，已经死了，然后他复活过来。 Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita 弟兄姐妹们，我要对弟兄姐妹们 sebagai 说， saksi-saksi kebangkitan Tuhan, 成为耶稣复活的见证人， kita akan tetap teguh di dalam iman, 我们要在我们的信心上恒切， tetap berdiri di dalam iman kita kepada Kristus, 在我们对耶稣基督的信心上建立稳， akan kebangkitan tubuh Kristus 对于耶稣基督身体的复活， yang merupakan jaminan hidup kekal kita, 成为我们永生的那个确据， jaminan keselamatan kita. 我们的拯救的那个确据。 Kepada semua orang bahwa kebangkitan Kristus merupakan jaminan utama. 给所有人看，耶稣基督的复活就是最主要的确据。 Kebangkitan tubuh murid Kristus untuk menikmati hidup yang kekal. 耶稣基督门徒的那个身体复活来享受永生， Iman seperti inilah yang harus kita miliki. 这样的信心我们要拥有。 Maka kalau rekan-rekan memperhatikan pengakuan iman rasuli, 所以如果弟兄姐妹们有仔细读那个使徒信经的话， ada berbagai versi, 有很多版本啊。 tetapi Kalam Kudus dengan jelas sekali mengakui kebangkitan tubuh. 但是我们的教会很明确的承认那个身体的复活。 Itu frasa yang sangat jelas sekali, bukan kebangkitan orang mati. 不是死人的复活，但是身体的复活， Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. 身体的复活和永生。 Rekan-rekan yang terkasih, tadi saya bicara tentang John Wesley. 刚才我已经讲了关于那个约翰卫斯理的故事。 Saya ingin menutup khotbah saya dengan menceritakan tentang pertobatan John Wesley. 我要用那个约翰卫斯理的悔改来结束我今天的讲道。 Dia tumbuh di lingkungan yang religius, 他是一位非常宗教的一个人， melakukan tindakan-tindakan yang tentu sangat religius sekali. 也是行了很多非常宗教的行动， Tetapi dia masih mempertanyakan tentang 但是 keselamatannya. 他还质疑他自己的那个救恩。 Dia lulusan dari University Oxford, 他是纽约大学毕业的， dan itu kampus ternama sampai sekarang. 到现在纽约大学是最著名的大学。 Suatu ketika 有一天， dia menjadi misionaris ke Amerika 他去美国成为宣教师， selama 3 tahun, 3年那里成为宣教师。 dan yang terjadi adalah dia gagal menjadi seorang misionaris. 发生的事情就是他失败了，成为宣教师。 Kemudian dia kembali ke tempatnya 然后他回到他的原地dan dia meragukan keselamatannya itu di dalam hidupnya. 他就质疑在他生命当中的救恩。 Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang bernama Peter Pohler. 到有一天，他遇到一个人名叫彼得波勒尔， Dia didampingi oleh Peter 他有彼得陪伴， dalam pergumulan tentang imannya yang goyah itu. 在他信心动摇的那个过程当中， Selalu berdiskusi dan ngobrol, 常常他们聊都是互相讨论、 berdoa dan lain sebagainya. 祷告等等， Memang sulit. 是非常煎熬的事。 Dia banyak membaca buku 他也读了很多的书籍， tentang keselamatan 关于救恩的事。 yang di dalamnya untuk melakukan pengudusan kita harus melakukan ABC dan lain sebagainya. 书籍里面教导如果要能够圣洁起来，我们要做那些 ABC 的， Perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan. 要做很多的那个善事。 Hingga suatu titik 到一个点Peter berkata kepada John Wesley, 彼得对约翰卫斯理说 kamu bukan sedang kekurangan iman.
你不是缺乏信心， kamu tidak memiliki iman. 你没有信心。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah kemudian yang membuat John Wesley akhirnya sadar 这句话让约翰卫斯理悟醒过来， bahwa dia sedang berada dalam kondisi yang tidak memiliki iman. 他意识到他在一个没有信心的情况下， Sehingga dia tidak meyakini keselamatan di dalam 这 diri. 样让他不确信他他生命当中有救恩。 Tidak ada tingkatan iman, Bapak Ibu. 我们知道哈，在信心上没有成者这分哈， Semua iman itu membawa kepada keselamatan yang sesungguhnya. 所有的信心就会把我们带到真正的那个救恩。 Iman sejati itu disertai oleh adanya jaminan keselamatan. 真正的信心有那个救恩的切记跟随着。 Dengan kata lain, kalau John Wesley memiliki iman yang sejati itu, 换句话说，如果约翰卫斯理有那个真正的信心的话， maka iman itulah 这样的信心呢， yang menjadi jaminan keyakinan atas keselamatan di dalam dirinya. 能够成为他在生命当中的信心的救恩的那个切记。 Dan dia mulai mempercayakan hidupnya 他就开始交托他的生命， kepada Kristus dan Injilnya, 交托给基督耶稣和他的福音， bukan kepada perbuatan-perbuatan atau tindakan apapun yang dilakukannya. 不是依赖他所做的每一些行动。 Maka kemudian dia mengucapkan sebuah kalimat seperti ini di dalam pertobatannya. 所以他在悔改当中说了一句话。 Ketika seorang pria atau wanita 当一个男人或者一个女人的话， menjadi orang Kristen, 成为基督徒， dia menjadi rajin, dapat dipercaya dan sejahtera. 然后他是很勤奋的，信得过，然后繁荣。 Sekarang, 现在， jika orang itu setelah mendapatkan semua yang dia bisa, 这个人现在他已经得到了他能够做得到的事情， dan menyelamatkan semua yang dia bisa, 然后救他能够救的人， namun tidak memberikan semua yang dia bisa, 但是没有分享给出他能够有的， maka Yudas Iskariot lebih memiliki harapan daripada dia. 那出卖耶稣的犹大，比这些人更有希望。 Dengan kata lain, Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki iman keselamatan di dalam Kristus, 换句话说，每一位有在耶稣基督里的得到救恩的信心的人， dia akan menghidupi dan melakukan pekerjaan Kristus dengan sungguh-sungguh dan serius. 他会认真来做耶稣基督的工作。 Dia akan habis-habisan mati-matian memakai hidupnya untuk Kristus. 他会尽力来使用他的生命为了耶稣， Tidak hitung-hitungan lagi, 不会再计算了， tetapi mempersembahkan seluruh hidupnya hanya bagi Kristus. 但是他会奉献他所有的生命给耶稣了。 Bapak Ibu, John Wesley adalah seorang dosen. 弟兄姐妹，约翰卫斯理是一位教授。 Ketika dia bergaji 30 pounds, 当他的薪水是30英镑的时候， dia memakai gajinya untuk kesenangan dirinya. 他就用他的薪水、他的工资为了自己的享受。 Sampai di satu titik pertobatan sejati itu nyata di dalam dirinya. 到那个悔改的点到他的生命当中的话， Dia mencukupkan diri dengan hidup dengan 28 pounds. 他用20英镑来生活， 2 pounds-nya dipersembahkan untuk orang-orang yang memerlukan. 然后剩下来的那个两英镑他就捐给需要的人。 Ketika gajinya naik 2 kali lipat, 当他的工资
增加了1倍的时候， dia tetap memakai 28 pounds untuk hidupnya. 他还使用28英镑来使用生活， Sisanya diberikan untuk orang-orang 然后 miskin. 剩下的他就分享给那个贫穷的人。 Ketika gajinya naik 3 kali lipat, 然后他的工资增加到2-3倍的时候， bahkan sampai satu titik gajinya 1.400 pounds, 到一个点，他的工资有1400英镑的时候， dia hanya pakai 30 pounds saja untuk hidupnya. 为了他日常的使用他只用到30英镑， Dan sisanya dia pakai untuk membangun panti asuhan, 剩下的那个钱他用来建立那个孤儿院， menerjemahkan Alkitab, 翻译圣经， dan semua untuk orang yang membutuhkan. 而他所剩下的就是给那些需要的人。 Suatu kali 有一天， ada petugas pajak datang ke rumahnya. 有一位税官来到他的家里。 Biasa orang kaya itu jadi target bidikan pajak. 我们知道了如果有钱人常常有那个税官会关注到， Bukan hanya zaman sekarang, 不但在我们的这个现代， zaman John Wesley pun juga. 约翰卫斯理时代也是一样。 Ini orang kaya ini. 他们就看这位是一个 Pasti 很 punya 富有的人， barang-barang mahal 肯定有很多很贵的东西， dan harus membayar pajak. 所以他必须还税。 Dia menyidak rumah John Wesley 然后那个税官来到他的家， 然后检查 dan 他的家。 rekan-rekan tahu apa yang dimiliki oleh John Wesley. 弟兄姐妹知道吗？约翰卫斯理拥有的有些什么呢？ Hanya 2 sendok perak. 只有2个英勺子。 Semua orang kaya pada waktu itu 当时的所有的富有的人， mereka mengumpulkan koleksi barang-barang perak. 他们就收藏那些用银做的那些东西。 Tetapi John Wesley tidak. 但是约翰卫斯理没有这样。 Dan ketika petugas pajak bertanya ke dia, kenapa kamu tidak melakukan hal itu? 然后税官就问约翰卫斯理，你为什么没有跟平常人那样做呢？ Dengan simpel dia berkata, 很简单，他回答。 masih banyak orang yang membutuhkan roti. 还有很多人是要饼的， Kenapa saya harus mengoleksi barang-barang perak itu? 我为什么要收藏那些银的那个东西？ Bapak Ibu, inilah ciri orang yang benar-benar mengalami pertobatan. 这就是真正感受到悔改的那个人的那个特点， Dan menjadi saksi yang sesungguhnya. 成为真正的见证人。 Ketika pengadilan dunia menghakimi, 当世界的审判的时候， dia tetap menjadi berkat. 他还能够成为祝福。 Bukankah hal yang sama yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? 这也不是耶稣基督教导我们的事吗？ Bukankah hal yang sama juga yang telah dialami oleh para murid Kristus pada waktu itu? 这也不是当时的基督门徒所遭遇的吗？ Dan para bapak-bapak gereja, 还有我们的那个教会的父， kita pun juga dipanggil untuk menghidupi iman kita. 我们也被呼召来活出我们的生命，我们的信心， Untuk tetap berdiri teguh dan percaya 要建立稳，相信主， kepada kehidupan kekal, yaitu kebangkitan tubuh yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. 也要相信永生和身体的复活，上帝已经展现给我们看了， Sehingga jaminan keselamatan itulah 好让那个那个救恩的确据呢， yang akan mengubah hidup kita 来改变我们的生命， untuk kita menjadi saksi yang menjadi berkat bagi banyak orang. 让我们能够成为更多人的祝福。 Terakhir, Bapak 最 Ibu, 后的弟兄姐妹们， beberapa hari ini media sosial 最近社交媒体 silih berganti muncul berita tentang 换来换去，有出现什么新闻呢？ penyanyi rohani yang meninggal, siapa namanya? Hah? Melita, wah Pak dosen tahu ya. 关于美丽大的事情， Ya.
Dia mendapatkan AMI Award ya sebagai penyanyi rohani. 他得到那个阿米奖啊。 Dan ada salah satu cuplikan di Instagram. 然后在 IG 里面有一个短片哈，关于他的。 Jujur saya nggak tahu siapa dia, istri saya heboh. Melita meninggal, siapa Melita? 我其实不认识哈，但是我太太比较感兴趣。 Ada satu kalimat yang sungguh indah yang dikeluarkan dari mulutnya. 有一句非常美的话从他的口里出来。 Sesungguhnya untuk apa kita hidup di dunia 我 ini? 们活在这个世界里，其实为了什么呢？ Kita cari apa di 我们 dunia 寻 ini? 找什么呢？ Bukankah sesungguhnya hidup kita hanya untuk kita pakai memuliakan Tuhan? 其实我们要用我们的生命，单单要来荣耀上帝而已， Menjadi saksi Tuhan 成为上帝的祝福， dan hidup menyenangkan Tuhan. 然后生活要得上帝的喜悦。 Jaminan keselamatan kekal itu sudah ada di dalam diri kita. 那个救恩永恒的那个确据哈，在我们心里其实已经有了。 Kehidupan yang indah itu sudah ada di depan mata kita. 我们那些美好的生活哈，已经在我们眼前了。 Tidak ada lagi yang perlu kita cari di 我 dunia 们 ini. 在这个世界里，我们不是要找其他的了。 Selain bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Kristus. 除了我们怎样要认真把耶稣基督的工作把它做好， Berdiri teguh di dalam iman kita 在我们的信心当中建立稳， dan menjadi saksi bagi banyak orang. 然后成为更多人的祝福。 Mari kita